Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau tak keberatan pihak masjid, saya nak minta izin untuk buka bahagian muslimat tu. Kesian. Saya dah nampak dia pun duk terjenguk-jenguk tu. Tadi ustaz pengerusi kata, Ustaz Mai bolehlah tengok, depa nak tengok tak boleh. Siang dia apa. Buka sikit bagi ni yang duduk depan tu, Azri mai depan bagi muslimat ke. Insya-Allah bagi selesa kan. Jaga betul. Insya-Allah tu baru nampak rupa. Rupanya ada orang. Baik, alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallahi, masyaallah, wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, kita sama-sama baca 3 doa waktu musibah wabak ni. Tuan-tuan, saya nak minta tolong kita setiap hari beramal dengan 3 doa ni. Yang pertama, doa jauh wabak. Yang kedua, jauh daripada musibah. Yang kedua pun lebih kurang sama, doa Allah jauhkan musibah. Yang ketiga, doa jauh daripada penyakit yang bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, yang dihormati ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Muatah dah lagi rupanya. Nampak? InsyaAllah. Allah saya selamat. Alhamdulillah. Dan kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita untuk bertemu pada malam ni. Jauh saya main ni tuan. Tapi tinggal sikit lagi nak boleh jamak kasar. Kalau pusing kono sikit dapat jamak kasar saya. Alhamdulillah. Allah sikit lagi nak boleh jamak kasar tu. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah solat Jumaat dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana yang tak menentu ni. COVID-19 ni. Solat Muhammad. Macam mana kita nak ambil apa yang berlaku di hadapan kita lah ni, nak ambil dia sebagai satu hikmah. Macam mana kita nak pandang apa saja yang jadi dalam hidup kita ni satu hikmah.
Satu yang Islam ajak dekat kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita nak bincang rahmat ke, azab ke, COVID-19 ni, bala ke, rahmat ke, salli ala sayyidina Muhammad. Satu benda yang Allah ajak dekat kita, jangan tunding jari kat orang. Apa yang jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, jangan tunjuk kat orang. Sebaliknya, tunjuk kat diri kita. Saya nak tanya, mustahil tak apa yang jadi dekat kita lah ni tu puncanya daripada kita? Bukan dari sudut tu. Hari tu waktu jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takdir ceritanya ada abang tu seorang dia pergi pakai kain telekung kat Mekah itu ni. Saya tak tahulah pasal dalam IC dia tunjuk kata dia laki-laki, saya panggil abang je lah. Bukan saya cek, mufti wilayah pergi cek. Mufti wilayah waktu tu dia menteri lah. Saya percayalah kat dia. Dia kata ada kecoh-kecoh tu, dia kata apa, dia pergi cek sungguh Jabatan Pendaftaran, memang cerita dia laki-laki sungguh. Dalam IC dia laki-laki. Lepas tu kita panggil abang lah. Abang tu dia pergi sana, dia pakai kain telekung. Pergi buat umrah pakai kain telekung. Habis kecoh tuan-tuan. Takdir cerita lepas tu main COVID-19. Jadi ada orang kata apa, dia ni punya pasal lah pergi buat cerita, pergi buat sampai kat Mekah tu, habis semua kita kena. Ada orang kata tu. Ada orang kata pula, ni depa nu dekat sana nu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nah, dekat negeri China. Kita ni ada rantaian makanan, tuan-tuan, yang dia panggil apa? Food chain. Kan, rantaian makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Ulak kata macam mana? Katak ulak makan katak. Lepas tu apa makan bunga makan dia rantaian makanan dia rantai makanan ni lah dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad, ekosistem. Yang faham ke aku cakap apa ni? Saya pun tentang senyum pun saya tak tahu tentang senyum ni. Tentang jelim pun saya tak tahu. Itu kat saya kata. Semua pakai mask. Jadi ekosistem ni dia tuan-tuan, dia berperanan tau. Dia tak boleh diganggu dia ekosistem ni. Kalau terganggu dia rosak. Jadi dia ada food chain dia, ada rantaian makanan dia. Yang ni kawan ni makan kontu, kono makan kontu, kontu makan kontu, kontu makan kontu, dia circle dia tu ada. Mai kat depa dia makan semua. Dia cerita dah. Ada satu tempat tu semua dia makan, daripada paling bawah sampai paling atas, semua dia makan. Allah sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Allah kata wahai manusia, Allah dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebut kulu minat thayyibat. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Sebut makan yang baik. Tapi bila sebut ya ayyuhan nas, surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini, halal lagi baik. Halal lagi baik. Dekat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu minat thayyibat, makan yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makan yang baik. Pasal apa dekat orang mukmin, dekat para rasul Allah kata makan baik saja, tak sebut makan halal. Pasal apa? Agak-agak lah. Pasal apa? Pasal orang mukmin tak payah suruh dah makan yang halal, memang wajib makan yang halal dah. Tak payah suruh dah. Faham tak ni? Tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, orang Islam ke, orang kafir ke, orang bangsa apa ke, kulu mimma fil ardi, makan daripada apa yang ada di muka bumi ini, halalan tayyibah, halal lagi baik. Sebab duk canggah makan yang haram jadi rosak. Duk bercanggah juga, duk pulun juga nak makan yang haram, tu yang jadi rosak macam ni. Makan kelawak tu ada kat dalam dia virus lagi masuk dalam manusia, spread macam apa, sampai hari ni tak habis-habis selesai lagi. Jadi duk point finger, tunjuk orang ni, ni dia punya pasal lah, ni hang punya pasal lah. Mai kawan tu pula duk reda turun elok dah, tinggal berapa tinggal 7, tinggal 8, tinggal 7, tinggal 6, tinggal 7. Dia rasa macam oh lega dah ni nak habis dah ni, nak habis dah kita ni. Balik pula Siva Gangga. Ni.
Balik pula. Kawan tu relax je makan si anak. Faham tak? Allah semak tuan. Bom, meletup pula sikit. Allah kena hamput tiap hari kawan tu. Dia tiap hari kena hamput. Salih alaihi wasallam. Stres tu, jangan main-main. Faham ni? Berselerak kat pula. Lepas tu main pula, nuk mana pula? Nuk. Gitulah. Cerita lebih pun payah tak? Betul ni? Kita ni tak habis-habis tunjuk orang. Tunjuk orang ni. Tunjuk orang tu. Tunjuk orang ni. Tunjuk orang tu. Tunjuk orang ni. Bila nak tunjuk ni? Tuan-tuan, dalam kitab At-Tawwabun karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, cerita satu kisah, satu riwayat zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Musa alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku kemarau yang panjang, kemarau teruk. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemarau ni sampai menyebabkan kering kontang, tak ada makanan. Habis semua orang duduk dalam kesusahan. Lalu pekat ramai-ramai pergi jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolonglah minta pada Allah agar Allah turun balik hujan ni. Hujan turun balik. Angkat ni musibah ni daripada kami. Nabi Musa pun himpun. Dalam kitab tu cerita 70,000 orang semua berhimpun. 70,000 orang berhimpun. Ramai. Antara umat teramai selepas umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Musa AS. Ramai umat Nabi, 70,000 berhimpun. Lalu Nabi Musa pun berhimpun di satu padang. Nabi Musa pun angkat tangan doa, Ya Allah, Engkau turunkan kembali hujan. Nah, Assalamualaikum. Ustaz, ada tisu Ustaz? Tak maaf nak mengadar macam-macam Ustaz ni, minta mikrofon lah, minta tisu lah. Gatal hidung, garu ni risau COVID-19. Sudah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi Musa pun minta, Ya Allah, kau turunkanlah hujan. Minta supaya turun hujan. Lalu terima kasih Ustaz. Ni tisu makan lagi Ustaz ni. Lalu subhanallah, Nabi Musa pun minta, Ya Allah, turun hujan. Allah cakap dekat Nabi Musa AS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata dekat Nabi Musa AS, wahai Musa, sesungguhnya daripada kalangan semua yang ada depan kamu ni, ada seorang dia kekal buat dosa 40 tahun. Buat dosa 40 tahun. Dan pasal dia seorang lah, semua orang kena ni. Dia ni punya pasal lah, semua orang duduk dalam susah ni, kering kontang, hujan tak turun, dia ni lah punya punca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi Musa dengar lagu tu, baru tahu, oh puncanya rupanya bala musibah wabak ni turun, bala tu turun pasal seorang ni. Allah kata, kalau dia tu keluar daripada kelompok ni, nescaya rahmat Allah akan turun balik. Lalu Nabi Musa kata, macam mana saya nak abang ni, Allah ni orang ramai sangat. Kamu cakap je, aku yang akan sampaikan. Nabi Musa pun katalah, wahai tuan-tuan sekalian, sesungguhnya ada seorang di kalangan kita ni yang duk buat dosa. Dia ni lah yang menjadi penyebab hujan tak turun. Saya minta orang ni tolong keluar daripada sini, supaya rahmat kembali turun. Dalam ramai-ramai tu ada seorang dia berasa, kata Nabi Musa kata kat dia. Dia berasa. Dia kata, aku dah ni tak ada orang lain lah. Dia tengok orang ni, dia tengok orang tu, dia tengok orang ni, dia tengok. Waktu tu dia main dalam hati dia rasa bersalah. Lah rupanya akulah yang jadi penyebab ni. Anak-anak aku susah, keluarga aku susah, adik-beradik susah, orang kampung susah. Rupa-rupanya pasal aku. Aku punya pasal. Baru aku tahu. Dia teriak tuan-tuan. Dia duk fikir, macam mana aku nak keluar ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia keluar lagu nah? Minta tumpah lalu dah, tumpah lalu. Selamat dia tak nak keluar orang balun dulu. Dia fikir, satgi kalau aku keluar, satgi orang tahu kata aku buat. Tapi rupanya akulah yang buat, akulah jadi punca semua ni. Dia teriak-teriak, dia minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, ampun dosa aku. Sungguh-sungguh dia bertaubat. Tiba-tiba awan pun main. Awan main, kelam, hujan turun. Oh, hujan turun. Nabi Musa heran.
Ya Allah, tadi engkau kata ada seorang yang dia buat dosa dan dia punya pasal hujan tak turun. Aku tak nampak seorang pun keluar daripada kelompok ni. Tapi hujan turun. Allah kata, sungguh dia telah bertaubat. Dan aku terima taubat dia. Hebatlah tuan-tuan. 40 tahun buat dosa, satu taubat je Allah terima. Allah punya marah atas dosa dia buat tu sampai kering kontang. Semua orang kena. Tapi satu taubat je. Sekali taubat je. Ampun seluruh dosa. Rahmat mai balik. Hebat tak orang ni? Hebat tak pengampun? Hebat tak istighfar dia tu? Hebat tuan-tuan. Nabi Musa takjub. Musa kata apa? Ya Allah, hebat sungguh orang ni. Boleh tak aku nak tahu siapa orang tu? Dia nak tahu ni bukan sebab dia nak tahu nak buruk orang tu. Dia nak tahu pasal takjub. Hebat sungguh orang ni. Satu taubat je. Tak, Allah kata apa? Wahai Musa, sesungguhnya ketika dia melakukan dosa hari itu, aku tutup dia. Aku sembunyikan dia waktu dia buat dosa tu. Apatah lagi selepas dia bertaubat. Lagilah aku nak tutup siapa dia. Dah faham tak ni? Pengajaran kita ambil daripada kisah. Nombor 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mungkin disebabkan satu dosa yang kita buat, bukan sekadar kita menanggung akibat dia. Semua orang tanggung akibat dia. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak apa yang jadi kat negeri kita, kat negara kita ni, punca kita ni yang duduk kat balik pulau ni. Dan jangan pandang kecil dosa kecil. Ulama sebut, jangan pandang kecil dosa kecil. Kod-kod yang kecil itulah yang sangat dipandang oleh Allah dan yang Allah murka sangat menyebabkan dia dihumbankan dalam neraka. Jangan pandang kecil pahala-pahala kecil. Kod yang itulah yang paling ikhlas yang kita buat, yang paling dipandang oleh Allah hingga kita dimasukkan dalam syurga Allah. Faham? Takkan kecil lagu ni pun Allah. Tak, yang kecil tu kau tu Allah marah sangat. Boleh jadi? Sebab tu apa pun jadi dalam hidup kita, apa pun jadi di sekitar kita, tak payah duk tunjuk kat orang dulu, tunjuk kat diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok diri sendiri ni. Apalah yang aku buat agaknya sampai jadi lagu ni. Apalah yang aku buat agaknya sampai anak-anak tak boleh nak pergi sekolah ni. Apalah yang aku buat ni sampai ramai orang kena buang kerja ni. Faham tak ni? Yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajaran kita boleh ambil daripada ni. Asbab hidayah. Asbab hidayah. Kalau tak kerana kering kontang tu, depa tak pi berimpun tu, dia tu tak tahu kata dia tu menjadi penyebab kepada seluruh masalah dan dia pun tak bertaubat daripada dosa dia. Tuan-tuan faham tak ni? Susunan Allah susun tu daripada sebesar benda rupa-rupanya, kira dia nak bagi dia bertaubat je. Dia panggil asbab hidayah. Macam kita lah tuan-tuan, macam-macam lah kita ni yang boleh mai duduk di masjid lah ni adalah sebab dia, bahasa kita orang balik pulau ni dia panggil apa? Turning point. Kan? Turning point lah. Adalah benda berjumpa apa ke, nampak apa ke, berlaku apa-apa dalam keluarga kita ke, yang mengubah kita daripada dulu jadilah ni. Dia panggil asbab hidayah. Asbab hidayah kepada lelaki tersebut ialah tu perkara yang jadi pada hari tersebut. Yang ketiga, muhasabah diri. Tuan-tuan, kadang-kadang beza penerimaan lelaki tadi ni dengan penerimaan kita bila kita dengar satu tazkirah. Dengar ustaz sebut apa, tahu dia kata apa? Tu padai muka dia, baru dia tahu. Ni. Tu ustaz tu kata kat dia tu. Faham ni? Sampai bila pun dia tak ambil pengajaran dia.
Biar apa benda pun kadang-kadang kita duduk tu memang seketir-seketir berasa macam kena kat batang hidung kita ni. Gedebuk. Nah. Tahu dia nanti kata apa? Ni lah ustaz-ustaz lah ni. Mai kerja mengata kat orang. Ni. Mai duk kerja nak mengata kat orang. Habis tu tak kata kat orang, kata kat siapa? Kambing. Yang duk pecah tabung. Ni. Yang duk buat perangai tak elok. Yang duk buat macam-macam ni. Orang lah. Alhamdulillah salih si Muhammad. Lepas tu nak tegur siapa? Tegur orang apa? Tegur siapa lagi? Guru saya kata, kalau kita pergi duduk majlis ilmu, tiba-tiba dengar ustaz tu bercakap, sebiji kata kat kita. Sebiji kata tu memang kata kita semua. Ketahuilah, tu tanda Allah sayang kat dia. Dan Allah sedang menasihati dia. Ha ni, saya pernah sekali duduk cerita tu. Bangkit kawan tu. Kalau kuliah, dia bangkit dalam kuliah. Bangkit. Pergi. Muka tak puas hati keluar. Esok jumpa dengan mengurusi masjid. Siapa malam mai? Ngata kau orang tak habis. Saya duk cerita pasal apa bersanding buat tu waktu tu. Bukan tahu apa saja cakap pasal apa asal usul bersanding lah apa mau cerita api lah. Rupanya dia kenduri petang tu. Mana saya tahu. Dah lah kenduri pun tak panggil. Kenduri panggil tak apa juga. Yang kita kata kat aku. Kata apa kenduri pun tak panggil. Mana saya tahu. Takdir cerita Allah tengok dia. Dia tak boleh terima lagi kita. Buat macam mana? Muhasabah diri. Yang keempat. Pengajaran kita ambil dua kisah. Bertaubatlah daripada dosa. Maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Besar lagu mana pun dosa, minta ampun pada Allah lah, ampun dosa. Ada hamba-Ku yang membawa dosa, kata Allah. Sepenuh bumi dosa dia. Sepenuh bumi dosa dia. Tak ada tempat dekat dunia ni semua dosa dia belaka. Lalu dia minta ampun padaku. Kata Allah, aku ampunkan. Wala yubalu, dan aku tak peduli sikit. Ada hamba-Ku yang bawa dosa sepenuh bumi, sepenuh langit. Dia bawa dosa penuh bumi sampai ke langit. Lalu dia minta ampun kepadaku, aku ampunkan, dan aku tak peduli, kata Allah, selagi dia tak syirik padaku. Tak ampun lah tuan-tuan, minta ampun. Dosa banyak berlambak dosa kita buat. Entah-entah ada dosa yang kita buat, ya Allah marah sangat-sangat, dan sampai lah ni duk ada lagi kat kita ni. Salih Allah SWT, minta ampun lah, minta ampun, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita ni. Yang berikutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita melakukan dosa dan kemaksiatan ni, jangan duk pi cerita ke orang. Ni duk bangga-bangga dengan dosa dan maksiat kita buat. Ya ni. Duk pi marah ke anak-anak kita. Tangkap dia apa dia buat, anak dia buat tak tahuan, dia kata kat anak dia, ni hang hantar ni ya. Aku lagi teruk pada hang hantar dak dulu. Dia kata kat kawan dia, hang segelas pun pening dah, aku 3 jam buat tak tahu ya lu. Sedut cerita lah tuan-tuan. Tersudut cerita, tersudut buka aib kita. Allah tutup aib kita. Sebab tu Nabi SAW sebut satu riwayat, seorang tu melakukan dosa dan Allah tutup dosa dia buat. Sampai bila? Sampai dia sendiri pergi cerita ke orang apa yang dia buat. Antara dosa yang tak terampun apa dia? Ada dosa yang Allah muslimat yang Allah, ialah bila dia berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Bangga dia cerita ke orang. Salih Azimah, Allah hantar ni aku lagi dahsyat. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni. Ni. Saya nampak muka jernih ya semua tuan-tuan. Semua wajah ahli syurga belakang. Amin kata amin, nampak dia teruk sungguh lah aku kata ahli syurga pun tak mau amin ni. Wajah semua wajah ahli syurga belakang ni. Tapi ada dosa dah kita buat. Kita aja tahu apa kita buat. Saya duduk kat depan ni tuan-tuan ni, Allah tak tunjuk ya. Kalau dosa ni terzahir dengan hitam muka, saya ingat kelam, gelemat, tinta 100% muka kita ni. Allah tutup aib. Kalau bau busuk, saya ingat busuk kita ni. Siapa pun tak mahu hidup lebih kita. Tapi Allah tutup. Siapa pun tak tahu dosa. Sampai bila Allah tutup dosa kita ni? Sampai kita sendiri pergi cerita ke orang apa dosa kita buat. Salah tuan-tuan tak sedut cerita. Kita minta ampun pada Allah.
Tak usah duk bangga-bangga dengan dosa-dosa salah silap kita buat dulu. Allah tutup. Nah, mak pun kena cover-cover ke ayah tu. Depa zaman karaoke dua-dua orang. waktu baru menikah lu tuan-tuan tu karaoke relau tu memang pok depa. Tu ni. Ha ni balik pulau pun ada juga waktu tu zaman tu. Faham tak zaman Rhode Island? Ni. Kahwin tu zaman tu. Zaman karaoke apa semua-semua. Salih Ahmad. Lah ni dua-dua jadi orang masjid dah. Isteri jadi muslimat, laki bagian duk main masjid apa semua. Sekali dia tangkap anak dia buat perangai, tahu dia pergi marah, ayah dia pergi marah ke anak, hang jangan nak buat perangai lagu ni. Malu kat mu. Orang kampung tengok ni muka ayah nak tak mana ni, kepala atas kepala. Tak mak dia kata apa? Pak hang pun sama kat dulu ni. Lagi cergas pak hang ni. Garu kepala kita. Cover-cover lah tuan-tuan. Jangan dia pergi buka aib orang. Tuan-tuan, sebab dia antara perkara yang kita kena buat ialah kita tutup aib saudara-saudara kita. Dia buat salah, kita membesar sama-sama dengan dia. Dia dulu zaman Roplah Jingga, kita pun Roplah Jingga juga. Zaman tu, salih alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka apa salah dia buat dulu, kita jangan duk pergi cerita ke orang. Faham ni Ustaz Ismail? Jangan duk pandang sini, jangan duk pandang tak elok. Tengok kawan tadi ni, orang tu buat salah 40 tahun. Minta ampun pada Allah. Allah ampun dosa dia. Nabi Musa nak kenai dia sebab takjub dengan pengampunan dosa tu. Allah kata apa? Waktu dia buat salah, aku tutup. Apatah lagi waktu dia bertaubat, lagi aku nak tutup. Kita pula pergi buka aib orang. Cerita salah orang. Salih alaihi wasallam. Allah dia tu, aku kenal lah dia tu dulu lagu mana. Lah ni yang duk ketayak atas kepala tu dulu ruk macam mana dia tu bagus sangat. Tuan-tuan, ingat yang tu tuan-tuan, jangan duk pergi buka salah silap keaiban orang. Siapa yang tutup aib saudara dia, kata Nabi SAW, maka Allah akan menutup aib dia dunia akhirat. Ingat tu elok tuan-tuan. Dalam bab COVID-19 ni, nombor satu sekali, jangan tunding kat orang. Nak cerita dalam apa yang duk jadi ni, jangan duk tunding kat orang, jangan duk pesalah orang. Orang tu kena, orang tu buat tak kena, orang ni buat tak kena, orang tu buat tak kena, orang ni buat tak kena, ni salah orang tu, salah orang ni. Dah, ini waktu kita nak muhasabah diri kita. Apa sebenarnya kita buat? Apa sebenarnya kita buat? Yang pertama. Yang kedua, dalam apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, carilah hikmah. Jangan mencari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah, tapi carilah hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, as-sabru diya'un. As-sabru diya'un. Apa maksud as-sabru diya'un? Sabar itu diya'a. Diya'a ni cahaya. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, tuan-tuan dengar cahaya ni apa? Bahasa Arab apa dia? Nur. Kalau cahaya apa dia? Anwar. Ni apa senyum siapa? Senyum pula sebut nama tu. Cahaya anwar. Bercahaya munawwir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bercahaya munawwarah. Tu. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nur. Satu lagi perkataan cahaya, diya'a, cahaya juga. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa beza di antara nur dengan diya'a? Beza dia Allah sebut dalam Quran. Huwallazi ja'ala asy-syams diya'a wal qamar nura. Asyam tu apa? Syams, matahari. Qamar, bulan purnama. Kalau bulan sabit dia hilal. Qamar bulan purnama. Allah sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan asy-syams, matahari, dhiya'a, cahaya, wal qamar, dan bulan purnama, nura, cahaya.
So ada beza di antara cahaya matahari dengan cahaya bulan. Cahaya bulan ni macam mana? Lembut, sejuk, tapi bercahayalah. Bulan purnama. Bukan bulan sabit tu. Bulan sabit tak nampak cahaya sangat. Bulan purnama nampak cahaya tak? Nampak tak? Kalau tak ada lampu jalan, kalau lampu rumah tak ada, gelap, kita naik motor seorang-seorang, lampu depan kita pun tak ada. Ada bulan purnama kat atas. Boleh nampak tak jalan tu? Nampak kan? Boleh nampak lah. Nampak sejuk, tenang, seronok. Dulu-dulu saya ingat lah, kalau bulan purnama ni cerah sungguh lah. Duduk tepi-tepi simpang, balik pada masjid, balik pada mengaji Quran tu. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam, kita berhenti tepi simpang tu, duduk sembang. Ni ada bayang ni. Tapi lah ni tak tahu. Kok jerubu kot tak tahu. Oh, saya macam. Tapi betul-betul dulu. Negara Arab jadi lagi. Tapi negara Arab, sebab mereka kurang awan. Awan tak apa dah. Memang nampak kalau waktu tengah-tengah bulan ni, memang terang-terang, cerah. Jalan. Sebab tu mereka bergerak malam-malam. Mereka kalau nak travel dulu-dulu, mereka akan bergerak malam-malam. Cerah. Biar mereka. Satu lagi cahaya matahari. Cahaya matahari dia terang. Pedih. Tak selesa. Berpeluh. Tapi lagi terang daripada cahaya bulan. Allah sebut, Nabi SAW combine-kan sabar dengan cahaya matahari. Apa yang nak disebutkan oleh Nabi SAW? Ulama bahas. Nabi kata, sabar itu cahaya yang sangat terang, dengan maksud, kalau siapa mampu bersabar, dia akan mampu untuk melihat hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam hidup dia. Ya tak? Tapi berapa ramai orang mampu bertahan dengan panasnya cahaya matahari? Duduk Ustaz, berpeluh, tak selesa, lari. Duduk syed, putus asa. Bila dia berputus asa, dia tak akan berjumpa dengan hikmah. Orang yang sabar ni mampu melihat hikmah. Apa yang duk jadi sekeliling kita ni, siapa yang sabar, dia akan mampu untuk nampak hikmah di sebalik. Orang yang tak sabar, tiap-tiap hari dia akan meratuih. Yang ni tak kena, yang tu tak kena, yang ni tak boleh, yang lu tak boleh, yang ni susah, sana susah, sini susah. Sedangkan orang yang nampak hikmah, dia akan berusaha untuk merebut hikmah yang duduk di depan mata dia. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak didik hati ni supaya mampu untuk melihat hikmah? Yang pertama dia, sangka baik dengan Allah. Husnudzan. Pernah tak Allah buat kepada hamba dia sesuatu yang akan mencelakakan hamba dia? Tuan-tuan, Ustaz, kita berhenti azan, Ustaz? Terus je. Okay. Green light. Setengah tempat dia kena berhenti azan kan. Undang-undang. Undang-undang dia. Ni okey, sini okey. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ni kita tak masuk tajuk ni, bermukadimah ni. Tajuk tak habis. Mukadimah tak habis. Tuan-tuan, Allahumma salli. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Orang perempuan kalau hilang anak ni habis. Oh subhanallah, tak mampu nak bayang macam mana gelisahnya hati bila hilang anak. Lebih teruk pada anak mati lah. Anak mati nampak juga dia punya jasad dia. Anak hilang tak tahu hidup ke mati. Kawan saya tsunami. Waktu tsunami hari tu. Mai balik pulau, mandi kat sungai, dia duduk Sungai Dua. Nak jadi cerita takdir. Mai hari tu pergi mandi kat balik pulau ni. Mai sampai sini balik pulau ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Waktu mandi tu hanyut, anak dia hanyut, sampai hari ni tak jumpa. Tak tahu hidup ke mati. Dah boleh bayang tak? Tahun berapa tsunami? 2004 kan? Berapa tahun dah? Tuan-tuan, tak tahu anak hidup ke mati, tak tahu. Oh subhanallah.
Perempuan tu hilang anak. Allah lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sini. Oh, teriak. Setelah berapa lama, jumpa balik anak dia. Jumpa anak ni, ambil anak tuan-tuan, terus peluk bagi susu terus. Nabi kata, tengok perempuan tu. Sayang tak kat anak dia? Sayang kat anak dia. Agak-agak lah. Sanggup tak dia ambil anak dia tu, pi buang dalam api? Nabi tanya. Tak ya Allah. Tak ya Rasulullah. Tak. Tu, seorang perempuan sayangkan anak dia. Seorang ibu sayangkan anak. Ketahuilah, Allah sayang pada hamba dia lebih daripada seorang ibu tu sayang pada anak dia. Seorang ibu dia akan buat benda-benda yang akan sakitkan anak dia, buat bagi luka anak dia, akan buat apa? Tak, tuan-tuan. Dia sendiri sanggup minta kalau anak tu sakit, dia minta sakit tu pergi kat dia, ni mak ni. Habis tu, pasal apa yang Allah duk bagi kat seorang tu? Musibah lah, kena lagu tu lah, kena lagu ni lah. Ulama kata, apa yang berlaku pada seorang tu pada waktu tu, itulah yang paling baik pada dia pada waktu tu. Tak ada yang lain lah. Cuma kita je tak mampu nak nampak hikmah di sebalik dia. Sebab kita duk tumpu bahagian mudarat. Saya nak bagi tu contoh. Tuan-tuan niat kita nak pergi perjalanan ni, baca doa macam-macam. Nak bagi selamat perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nabi SAW ajak keluar pada rumah nak pergi musafir, baca Bismillahi tawakkal ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammad. Naik kenderaan lagi baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Baca doa macam-macam. Naik kereta, oh sampai masuk highway pun tayar pecah. Kita ni kata apa? Oh, doa ni tak makbul ke? Tadi doa panjang bukan main. Ustaz Jamal minta supaya Allah selamat perjalanan apa semua. Allah tak makbul ke doa tu? Tuan-tuan cuba tengok daripada satu sisi yang lain. Boleh jadi tak Allah bagi pancit tayar tu yang kita nampak musibah tu, itu sekadar musibah kecil untuk menyelamatkan kita daripada musibah besar yang duduk kat depan. Mungkin kalau kita pergi terus tu, nu accident jadi kat depan kah? Nu apa-apa kat depan kah, kita tak tahu nak jadi apa. Anda faham tak ni? Hanya orang yang kuat dan mempunyai sangka baik pada Allah, dia akan mampu untuk melihat yang tu. Tapi berapa ramai orang yang mampu untuk melihat macam tu? Kisah satu hari ada seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat tokuang. Dia buat tokuang. Tuan-tuan tahu tokuang kan? Sini tahu lah tokuang. Saya sebut tokuang dekat KL, dia berkata, apa tu Ustaz? Apa? Saya kata, tokuang. Bukan tokuang. Tauhu. Oh, tauhu. Baru faham. Allah. Saya duduk sana pun saya cakap lagu ni kan. Senang. Tak edit. Minta air kelapa. Nyok bagi lebih sikit. Tak boleh pergi. Tuan-tuan yang duduk jauh-jauh, tuan-tuan janganlah duduk jauh-jauh sangat. Tuan-tuan menggeresotlah dekat sikit. Tuan-tuan, dia buat tokuang, masak tokuang. Dia itulah pendapatan dia, bukan banyak mana pun hasil tokuang ni. Dan tiap-tiap hari lepas dia masak tokuang tu, dia kena pergi bawa tokuang dia lintas kawasan Bendang, pergi tunggu tepi jalan. Lepas tu sekejap lagi naik van ni pergi lintas bukit, turun sebelah sana bukit tu, market tu belah sana. Tuan-tuan, satu hari dia bawa tokuang dia, jalan-jalan ke Bendang tu tergelincang, jatuh dalam Bendang tu, pecah habis tokuang dia, rosak. Sedihlah dia. Dia kata, Allah, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah apa salah aku hari ni, awaklah Allah uji aku macam ni, inilah pendapatan aku saja. Bukan ada yang lain dah. Yang ni lah ni makan ke pagi, ke petang, makan petang. Yang ni lah.
Ni dah hancur ni, aku nak makan apa? Pasal apa lah Allah uji aku macam ni, awak lah Allah buat kat aku macam ni. Balik teriak dia sedih. Sedih. Duduk sedih kat tangga rumah dia. Tuan-tuan. Duk zat kawan dia mai. Hang tak pergi berniaga hari ni? Dia kata tak pergi berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Hang tahu tak van kereta yang hang sepatutnya naik tu? Van yang hang sepatutnya naik tu terbabas tadi. Terbabas gaung jatuh bukit tu, berapa orang cedera apa semua. Allah nak selamatkan hang tu yang hang, Allah alhamdulillah. Waktu tu baru dia nampak hikmah. Baru dia nampak hikmah dia. Tuan-tuan, dalam hidup kita berapa banyak benda yang jadi macam ni. Cuma tak ada orang main habaq kat kita apa jadi lepas tu. Kita nak keluar kereta kita rosak, kita nak pergi mana anak kita demam. Salih alaihi wasallam. Kita nak buat apa jadi lagu tu, kita nak buat apa jadi lagu ni. Salih alaihi wasallam. Barang kita hilang, kalau ada barang tu lagi jadi macam-macam benda. Kita minta Allah tak bagi lagi. Macam-macam. Tapi apa yang kita selalu buat? Pasal apa Allah buat kat aku macam ni? Awal Allah buat kat aku macam ni. Apa salah aku Allah buat kat aku macam ni? Itulah bahasa yang selalu kita guna. Itu yang adalah Salih alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, sambung cerita tu lagi. Lepas tu, tak berapa lama ada seorang mai pula. Dia kata, ni abang ni kah yang buat toko? Saya buat toko. Saya nak beli toko. Tak ada lah toko ni rosak habis dah. Tak, memang nak beli toko rosak tu. Pasal apa? Ni dia pernah hantar itik apa semua, tak ada makanan apa, duk cari masa tak ada makanan, nak beli toko ni. Nak cerita rezeki tu kalau Allah nak bagi, tak Allah bagi. Tak sedar risau. Nah, saya ada syarat tuan. Jadi, kalau kita mampu untuk bersangka baik macam tu dengan Allah, hidup kita jadi apa ni? Tenang ya tuan-tuan. Hidup kita jadi tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita tak boleh tenang ni pasal apa? Sebab kita duk meratus tiap hari hidup. Tak saya tengok dalam Facebook. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Muhammad. Saya ada rumah dekat Selangor lah. Ada rumah kat sana, kat Puchong. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ni nak balik tak boleh? Gelak-gelak tu tak boleh balik ah. Nak balik sana tak boleh. Tuan-tuan, kawan tak apalah terlepas keluar sini boleh agak mai jumpa dengan tuan-tuan. Kalau kurung kat sana, keluar. Duduk sana kuliah tak ada. Masjid tutup. Semua kuliah-kuliah saya dekat Kuala Lumpur semua cancel. Dekat TV ada lagi lah. Semua. Nanti kalau nak masuk TV, dia bagi surat untuk masuk pergi. Boleh lah, dia bagilah. Tuan-tuan, dapat masjid-masjid semua tak ada lah. Hari tu boleh dekat pergi mayang dekat masjid. Waktu boleh pergi kat masjid hari tu ni, komplain. Tulis dalam Facebook, kita baca Salih alaihi Muhammad, semayang apa lagu ni tak ikut sunnah lah pun, sampai bila nak buat lagu ni apa semua. Hari ni siapa tak boleh mayang? Salih alaihi Muhammad. Waktu ni kata apa? Tak apalah kalau kami boleh pergi, kami main jarak-jarak pun tak apa. Hari tu waktu orang bagi pi lah, tak apa nak pergi mayang, tapi mayang jarak-jarak nah. Ni lah tak ikut sunnah lah, ni lah apa mah, ini kerja Yahudi, ikut Yahudi saya syamat, Freemason, mau keluar. Semua keluar. Hari ni siapa pun tak boleh mayang lah. Tuan-tuan Allah Muhammad, boleh tak belajar bersyukur dengan apa yang kita dapat dekat lah ni? Nah, kita ni duduk boleh main masjid tak? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah boleh main masjid. Tak apalah, ikutlah perintah Sat, duduklah semayang Sat. Tak apalah, pakai pila ni, pakai pila Sat lah. Sama-sama pila Sat dengan Pak Long ni. Tuan ingat seronok apa pakai ni? Nampak enggak selesa. Tak syok lah tuan-tuan. Selesa. Lemah. Selesa. Nak buah kat hidung lah, sabur kat dagu lah, lagi buah kat atas ni lah, lagi buah kat mata lah. Ni jenuh kita tuan-tuan. Lepas COVID-19 ni duk pakai ni sepanjang COVID-19 ni pakai buah kat depan. Lepas COVID-19 semua nak kena pakai kat belakang. Tahu pasal apa? Nak berbetul balik telinga ni. Tarik begitu. Aduh, sabar pilah Sat tuan-tuan. Saya pun teringin kan nak salam-salam tuan-tuan, nak peluk-peluk. Seronok tuan-tuan kan? Jumpa-jumpa salam, peluk, ambil gambar. Kita pun teringin macam tu. Suasana macam tu ada dulu ni, tapi tak boleh buat ni. Tak apalah, sabarlah Sat. Belajar untuk syukur takat mana Allah bagi kita lah ni. Salih alaihi Muhammad. Allah sebut apa? Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Salih alaihi Muhammad.
Syukur takat mana Allah bagi? Syukur alhamdulillah. Nanti Allah akan tambah lagi. Faham maksud saya Muhammad? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi orang tak syukur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, faham nah? Belajar untuk melihat hikmah di sebalik musibah. Hati kita akan jadi tenang. Seorang raja, dia pergi memburu, masuk lautan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk lautan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba telinga dia kena penyakit. Kena binatang apa tu tokok telinga dia. Lepas tu duduk lautan, tak ada rawatan apa, telinga tu makin lama makin buruk habis. Dia duduk lautan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu duduk tu lah. Awak lah ni pasal apa lah jadi lagu ni lah apa semua ni. Pasal apa lah waktu ni nak jadi awak lah lagu tu. Duduk tak berapa lama kena tangkap dengan orang dalam hutan. Orang dekat dalam hutan tu lah. Kena tangkap bawa pergi. Rupa-rupanya orang-orang dalam hutan ni makan orang. Jenis makan orang. Lepas tu semua kena tangkap semua nak kena sembelih makan. Kecuali dia tak kena sembelih makan. Gitu. Pasal apa tak sembelih makan ni? Kan? Awak sembelih makan. Rupa-rupanya dia tak kena pasal telinga dia cacat. Tadi ni duduk tengok benda tu musibah. Rupanya waktu tu baru nampak hikmah. Satu kampung ni pun cerita dalam kitab. Mereka duduk dalam kampung tu, satu keluarga. Mereka ada 3 binatang yang mereka sangat sayang. Ayam seekor, keldai seekor, anjing seekor. Ayam ni habuan kejut bangkit pada subuh. Waktu tu tak ada handphone baru ni. Ayam tu lah duk kejut pagi-pagi. Kita sini boleh bela ayam kan? Boleh bela ayam ke? Kok pekan tu bela ayam tu kena saman lah. Ayam kejut pagi-pagi. Dia bangkit awal, pukul 4 pagi bangkit dah. Yang kedua, keldai tu habuan pergi ambil ayak. Pergi telaga ambil ayak usul buat main untuk mereka guna di rumah mereka. Nak wuduk kan nak apa semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seekor lagi, anjing. Anjing ni bahagian jaga rumah. Orang nak masuk rumah apa-apa, dia jaga rumah, jaga harta. Tiba-tiba ayam mati. Bila ayam mati ni, orang piabak, anak piabak kat ayah, ayam mati. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah. Loh, ayam mati ya, alhamdulillah. Apa ayam mati? Alhamdulillah. Mesti ada hikmah. Tak apa lagi. Duk tak apa lama, anjing mati pula. Ayah, anjing mati pula dah. Tak apa, alhamdulillah. Loh, tak itu ayam mati pun alhamdulillah. Ni anjing mati pun alhamdulillah. Ni ayah ni bala ni. Ini musibah kat kita ni. Alhamdulillah, mesti ada Allah simpan apa-apa kat kita hikmah. Duk tak apa lama, apa dia? Keldai pula mati. Tuan-tuan macam tahu lah cerita ni. Boleh agak lah. Keldai pula mati. Bila keldai mati, Allah ya ni sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa bata pula kata ni. Alhamdulillah, mesti ada hikmah. Ayah ni pelik sungguh lah semua alhamdulillah ni. Tak apa, mesti ada hikmah. Sungguh tuan-tuan, tak apa lama lepas tu, kampung dia kena serang. Bila kampung dia kena serang, semua rumah yang ada tanda, ada harta, semua kena masuk, kena rampas semua harta-harta mereka ni. Dan orang-orang semua kena tangkap. Kecuali rumah mereka selamat. Pasal apa rumah mereka selamat? EF5 pun tak ada. Apa pun tak ada. Keldai pun tak ada. Bukan cerita keldai, ayam pun tak ada. Nak cerita mentera apa tu? Ni. Paling tidak ada ke seekor ayam. Yang paling nampak sekali ada harta atau apa dia? Anjing tu. Sebab anjing tu jaga harta. Anjing ni macam alam lah. Macam alam lah. Tu alam sistem. Lagi banyak alam, lagi orang kata di rumah kaya. Mana? Ada seorang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pipi rumah dia tengok. Wuih.
CCTV penuh. Lekat CCTV tu. Mata CCTV dah. Wih, banyak sungguh CCTV. Dia kata, bukan CCTV tu, aku pergi beli dekat Rockwork ya. Ada buah bateri lah. Buah bateri, buah pelekat tu. Nyala, lik-lik. Pasal apa hambuh ni? Kes pecah rumah banyak kan? Tu yang kubuh ni, nampak tok pencuri takut sikit masuk tengok ada CCTV banyak. Tak ada berapa lama rumah dia kena lu. Tahu saya apa? Nampak macam banyak harta dekat tu buat CCTV. Tuan-tuan, Allah salli alaihi wasallam ni. Anjing bela anjing nak jaga harta pun tak ada, akhirnya apa? Dia selamat. Tu hikmah. Macam mana kita nak didik hati kita ni supaya mampu untuk sentiasa sangka baik dengan peraturan Allah kat kita ni. Macam mana? Allah Rabbi, tuan-tuan, tak tahu. Saya teringat apa yang disebutkan oleh Ustaz Hanafiah Malik. Kan Ustaz Hanafiah? Waktu mula-mula doktor beritahu kata dia kena kanser, dia sujud syukur. Kata, ya Allah, macam mana nak bawa pi hati sampai di lugu tu. Hebatlah tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, sama dengan COVID kita ni yang duk jadi ni. Tuan-tuan yakin tak ada hikmah yang berlaku? Okey, tak payah duk cerita panjang-panjang hikmah banyak-banyak. Saya nak bawa beberapa hikmah yang tuan-tuan kod-kod tuan-tuan boleh nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hidup kita yang kita berasa macam betul jugalah. Betul jugalah. Boleh jadilah. Nombor 1. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kita jadi orang bersih lah ni. Jadi orang bersih. Kerja basuh tangan ya. Kita pergi makan roti canai. Ni, salat Muhammad. Lepas tu makan roti canai tu tak berasa macam roti canai yang sebelum kita duk makan dulu ni. Tanya dekat kedai tokai kedai tu. Ni tukang masak ke apa? Rasa tak sama. Dia kata tak tukang masak sama. Habis tu rasa lain. Yang lah ni dia rajin basuh tangan sikit. Oh, faham tak faham ni? Rupanya daki-daki tu buat sedap. Oh, tu lawak itu tak ada. Tapi sungguh kita rajin. Dan benda kebersihan ni memang Allah dah cerita macam mana kebersihan ini separuh daripada iman. Bersih ni memang pada sisi orang mukmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh pada iman. Wa fi riwayatin ukhra, pada satu riwayat yang lain disebut apa? An-nadhafah minal iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Orang Islam ni, kita ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata apa? Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah ni, dia ni da'i. Da'i ni ajak orang untuk agama. Dan bukan semua orang mampu bercakap. Ada orang boleh ceramah, dia boleh ceramah. Ada orang boleh ajak. Ada orang, Allah bagi dia skill untuk ajak orang masuk Islam. Ada orang dapat skill tu. Tapi tak semua orang boleh buat. Tapi paling tidak, kita ajak orang kepada agama dengan akhlak. Akhlak. Tuan-tuan tengok tak musim haji tahun ni? Tuan tengok tak dekat TV musim haji tahun COVID-19 ni? Tuan-tuan nampak bersih tak? Bersih tak? Sangat bersih. Ni, siapa yang dah pergi haji ni? Cuba angkat tangan. Saya tengok. Astagfirullah, tak ada seorang pergi haji lagi tempat ni. Ya Allah Rabbi. Siapa pergi haji dah? Siapa tu haji? Haji. Tak ada langsung, tak ada sungguh ni. Tuan-tuan, ampun ni tak support langsung lah, tak sporting lah. Tuan-tuan yang biasa pergi haji, tuan-tuan biasa tengok tak Padang Arafah berselerak lagu mana? Tuan-tuan biasa tengok tak Mina berselerak lagu mana? Nah, botol air berselerak. Sini Allah Syekh Muhammad. Sampah berselerak. Malu kita tuan. Kita pergi khemah Jepun bersih. Khemah Jepun bersih. Negara Jepun yang khemah. Kotor. Kita astagfirullahalazim. Tuan-tuan duduk Mina, tuan-tuan pergi tandas ke mana? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni faham ke tak faham ni, macam tak respon langsung ni, sungguh tak pernah pergi ke apa ni. Takkan langsung tak ada siapa yang pernah pergi kot. Yang tak pernah pergi.
Orang Islam tak patut macam tu, tuan-tuan. Sungguh, sepanjang-panjang kita berjalan nak pergi melontak tu, daripada tempat khemah kita ni, nak pergi melontak tu, berjalan jauh, tuan-tuan. Tambah-tambah khemah apa ni, Malaysia. Duduk kat mana tu? Duduk dekat terowong Muasim tu. Berjalan dekat 3 km nak pergi tempat melontak tu. 3, sebab tu nak pergi haji, pergi awal-awal, pergi waktu sihat-sihat ni. Jalan jauh. Dalam perjalanan tu, tong sampah kiri kanan. Saya ingat tiang ni, tiang tu, satu tong sampah. Tong sampah, tong sampah, tong sampah, tong sampah, tong sampah, tong sampah. Tapi botol air berselerak kot jalan. Tengok ni. Siapa yang biasa pi, tuan-tuan, dia akan mengiyakan perkataan saya ni. Mana saya sampai saya kata apa? Dekat jemaah saya, tolong kutip sampah ni. Ustaz, bukan kita buang. Tak apalah, orang tu buang dapat dosa, tuan angkat dapat pahala. Tengok ni. Angkat. Sebab orang Islam patutnya bersih. Dan memang orang Islam Allah suruh bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita pengotor. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai orang tak berkenan dekat Islam pasal perangai kita. Pakai. Orang Islam pakai bagi semak-semak sikit. Orang Islam jalan tegak. Sebab tu, sebagian ulama memakruhkan orang Islam jalan meleret. Jalan meleret macam orang sakit. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin jumpa seorang duduk jalan meleret. Hang ni sakit ke? Katanya. Kawan cengih. Hang ni sakit ke? Tak ah, jalan elok sikit. Jalan pergi kemah. Orang Islam jalan kemah, smart. Pakai smart orang Islam ni. Pakai baju bagi smart, kemah. Nabi SAW pakai smart. Nak keluar pada rumah tanya, abang segak dah ni? Segak dah? Oh, tak ada orang lagi segak lagi daripada abang, kata isteri dia. Tuan-tuan keluar jangan tanya tu kat bini kita. Abang segak ni. Ha, tu ada lah tu. Payah bini kita dulu tu. Tapi smart, biar smart. Orang Islam ni, pasal kita bawa satu produk nama Islam. Islam ni cantik, Islam ni kemas. Ini pakai selekeh, rambut tak bersihkan, janggut serabut, baju leher kuning, tak berayan. Lepas tu pergi jumpa, masuklah Islam, Islam ni cantik, Islam ni indah. Kawan tu pakai kot, pakai tie, tengok. Kalau aku masuk Islam, kena pakai lagu kawan ni ke? Faham ni? Padahal Islam ni sangat cantik, Islam ni bersih. Nabi SAW pernah jumpa seorang lelaki gigi kuning. Mari jumpa Nabi. Dia kata apa? Hang balik bersih gigi dulu. Dia suruh balik cuci bersih. Pasal orang Islam ni kemas. Seorang lelaki main rambut serabut, balik sikat rambut Nabi SAW suruh. Sampai ke tahap macam tu. Islam bersih, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sikit sebanyak kita belajar kebersihan waktu COVID-19 ni. Tengok, cuci tangan bersih, kuku bersih, elok jalan ni. Rajin basuh, hari tu hitam kuku. Sallallahu alaihi wasallam, tuan. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai. Allahumma salli pakaian kita jaga, kebersihan kita jaga. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal takut. Maka itu di antaranya yang kita dapat. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sifat ihsan. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Waktu kita COVID-19, tuan-tuan tengok macam mana terzahirnya ramai orang yang nak tolong orang lain. Betul kan? Kita sendiri pun, tuan-tuan, dalam grup WhatsApp apa semua, buat collection nak tolong orang tu, orang ni susah nak tolong orang ni, pergi buat tu, buat sumbangan tu, buat bantuan ni, buat walhal kita sendiri pun kadang-kadang tak cukup. Nak cerita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terzahirnya sifat ihsan pada kalangan manusia. Yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang kita jaga. Hikmah yang kita boleh dapat waktu COVID-19 ni, apa dia? Kita menjaga pemakanan dan riadah. Saya tak tahulah, tuan-tuan, orang start kayuh basikal ni bila. Merata-rata basikal. Tak saat ni saya nak main tempat tuan-tuan ni, tuan-tuan. Atas puncak bukit tu kayuh 3-4 orang. Ni pukul berapa nak sampai ni? Dah waktu azan maghrib duduk kayuh lagi ni. Ni Ustaz Syamad. Kata apa ni, kau sahabat dulu kita, ni lah ni baru nak naik bukit ni. Kita sangka baiklah rumah dia tepi ni. Kita kayu-kayu tak nak pergi rumah dia tepi tu lah, tak tahu lah.
Tapi riyadhah sungguhlah. Senaman dalam rumah apa semua. Memang Nabi SAW suruh. Al-mu'minun qawi khairun wa habba ila Allah minal mu'minun dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, melebihi daripada mukmin yang dhaif. Memang Allah suruh. Dan waktu ni kita sangat jaga makan. Oh, tak makan dah yang pelik-pelik. Salih alaihi wasallam orang kata, jangan duk pergi makan makanan-makanan yang nampak mentah. Pergi tengok-tengok tempat-tempat makanan apa semua. Kedai-kedai mesti bersih, duduk jarak-jarak elok-elok. Salih alaihi wasallam beratok pun elok jalan ni. Ha ni, pidin nasi kandak beratok elok. Apa tu? Beratok juga. Ha ni, 3 bulan tak makan nasi kandak tu meleleh elok. Cengeng kan main bini masak sikit salah orang tak sedap entah dan tak rasa macam nasi kandak tu. Manalah kau reti nak masak nasi kandak. Orang sebab lepas PKP tu beratok kat kedai nasi kandak tu. Beratok tu elok tu. Jarang nampak lagu tu. Saya nampak ni tuan-tuan beratok macam ni dekat Hong Kong. Waktu saya pergi Hong Kong tu, saya tak pernah tengok orang lagu tu. Bersih. Hong Kong, bukan belah Cina. Alah ni jadi kecoh sikit sebab Cina dia masuk ramai kat dalam tu. Bersih. Kemudian nak masuk lift beratok, nak masuk lift beratok ni. Masuk lift susun pula. Orang ni duduk sini ada ni. Orang ni duduk sini ada ni. Orang ni duduk sini ada ni. Susun comel kat dalam tu. Subhanallah. Saya kata akhlak ya Allah. Naik escalator semua duduk sebelah tepi. Beratok elok je comel. Siapa nak speed sikit, nak kalang kabut sikit, masuk belah sini lorong ni. Mana atas escalator? Kata ya Allah, ni semua akhlak Islam yang tak ada pada orang Islam. Sebab tu seorang yang masuk Islam, kalau tak salah saya Cat Steven ataupun Yusuf Islam. Dia sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, alhamdulillah aku kenal Islam dulu sebelum aku kenal orang Islam. Aku kenal Islam dulu sebelum aku kenal orang Islam. Kalau aku kenal orang Islam lepas tak masuk Islam lah aku. Tunggu kan. Dekat New Zealand, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka buat cara mereka buang sampah lagu mana? Mereka buang sampah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mereka nak buang sampah, botol ni, mereka buka ni. Buka ni, mereka tak asing, plastik mereka tak asing. Botol tu, mereka buka, tang mana ada gelas, tang mana ada tuan-tuan, kita buang ni tu buang gitu kan? Tak, dia buka siap-siap. Dia buka yang tu, dia asing. Botol, kalau botol kaca atas apa plastik, dia buang plastik, dia asing-asingkan. Semua dapat tu, semua tersusun lah. Kira kawan yang main kutip sampah tu, ni bahagian plastik, yang ni bahagian ini, yang ni bahagian kotoran, yang ni bahagian apa, semua proper cantik lah. Saya baca. Dan dia jadi amalan mereka sampai hari ni. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi kerja tu, kerja orang Islam buat. Faham ni? Tak pasal apa? Pasal Allah. Pasal Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina man yassarul mu'minin. Siapa yang mempermudahkan urusan mukmin yang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusan dia. Dunia, akhirat. Ha ni. Kita apa? Ustaz, Allah, tu kerja dia, ambil kat dia. Kalau kami semua tolong buat kerja kat dia, dia nak buat kerja apa? Kalau boleh kat dia 10 botol dia nak buang, dia nak buka. Kena 100 botol dia nak urus. Kalau tuan-tuan seorang pebetul 1 botol aja, mudah kerja dia. Kita nak tolong buat 1 botol kat kita, dia nak ambil 100 botol nak buat, akhirnya dia sendiri pun tak terbuat. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Kalau semua orang buat kerja ni tuan-tuan, Islam akan jadi sangat cantik. Image Islam ni sangat indah. Tapi kita selalu jadi fitnah pada Islam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lagi yang berikutnya, tuan-tuan tengok waktu COVID-19 ni, betapa kita banyak masa bersama dengan keluarga kita ni. Jarang kita dapat lagu tu dulu. Semayang jemaah ramai-ramai. Yang paling best sekali dalam dunia, semua kali ni tuan-tuan tak pernah jadi orang duk tanya dekat saya bila nak masuk Ramadan, ustaz macam mana nak sembahyang tarawih. Tak pernah jumpa. Tapi kali ni ada, ustaz nak jadi imam tarawih lagu mana? Oh, soalan-soalan power-power. Yang paling best sekali, ustaz nak khutbah raya.
Wajib tak pakai tongkat. Tu di antara common question. Subhanallah, nak pakai tongkat lah, apa mau soalan-soalan. Masya Allah, semua hari tu upgrade jadi tu imam, upgrade jadi tu khatib. Masjid tak risau dah Ustaz. Kalau agak tu imam tak lepas naik, tu imam sakit perut ke apa, main petik je, semua layak naik. Semua dah praktis dah itu. Abang naik ya? Okey, naik terus. Ni biasa dah, sebab itu pengalaman lah. Mayang raya haji, mayang raya puasa. Terror tuan-tuan. Tahu nak? Solat Jumaat, mayang Jumaat di rumah baca Quran ramai-ramai. Tuan-tuan makan sama-sama anak-anak. Oh, jarang kita buat. Allah bagi kat kita waktu COVID-19. Hikmah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa tuan-tuan sekalian? Taqwa dan tawakal. Allah ajak kita. Waktu ni tuan-tuan, Allah bagi kat kita apa ni? Tuan-tuan, Allah duk bagi kat kita duit. Allah bagi kita duit. Bukan yang ni dia panggil apa? Love kecil ke apa? Ganjak sikit gitu, dia duit ni apa duit? Duit tuan-tuan, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Waktu kita duduk zaman ni, waktu ni tuan-tuan, perkara paling penting yang kita kena ada, kita kena kuat hubungan kita dengan Allah. Doa tiap-tiap hari tak boleh tinggal. Tu doa yang kita duk baca, yang kita baca tadi ni, 3 kali pagi, 3 kali petang tuan-tuan baca. Doa tu. Nah, Nabi SAW jamin apa? Nabi kata apa? Dia takkan kena musibah hari tu. Dia baca pagi sampai petang, dia takkan kena musibah. Tak ada musibah akan timpa dia. Kalau dia baca sebelah malam, tak ada musibah yang akan timpa dia sampai ke pagi. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia lumpuh. Salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia lumpuh. Lalu orang kata kat dia, hang kata, hari tu hang juga yang habaq. Nabi kata, siapa baca yang ni 3 kali pagi, 3 kali petang, dia tak kena musibah. Ni hang kena lumpuh. Dia kata, aku tak berdusta atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni, aku tak berdusta atas nama Nabi SAW, tapi hari aku jatuh lumpuh ni, hari tu aku lupa nak baca doa ni. Nak cerita. Faham ni? Yakin. Kemudian, usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar ni, inilah jagalah. Kita jaga kita punya social distancing, apa ni, physical distance. Kita pakai mask. Bukan suruh saja-saja, tuan-tuan. Setakatlah ni, kajian menunjukkan bahawa virus ini dia tersebar hanya melalui droplets. Droplet ni cairan yang ada dalam tubuh kita ni. Orang tu bersin, orang tu batuk. Siapa duduk dekat dengan dia, dia sedut masuk. Tuan-tuan jangan duk ingat, kawan saya tak bersin pun, bercakap pun tuan-tuan tahu tak ada keluar apa. Sebab tu tuan-tuan tak duduk depan saya ni. Duduk depan ustaz ceramah tu, basah muka-muka. Berkat balik, oh cerdik tu. Tuan-tuan, rupanya tak nampak ayat liuk. Itu saya tengok satu video Jepun buat. Dia buat rakaman. Orang tu bercakap tuan-tuan. Ni dia ada debu-debu keluar. Orang sebelah dia sedut masuk. Rupanya lagu tu tuan-tuan, Allah SWT ada. Sebab tu dia bagi 1 meter distance. 1 meter ni dia apa yang keluar pun dia tak akan sampai 1 meter, dia akan jatuh ke bawah. Itu ke bawah. Takkan kena. Sebab tu kita jaga tu. Sebab kita tak tahu. Masalah dia lah ni, yang duk tersebar ni, kebanyakannya dia tak ada simptom. Dia tak ada gejala. Dia tak batuk, dia tak demam, tak apa. Tak ada apa. Tapi dia ada. Kita ni kalau lagi kita cek, lagi orang ramai kena. Kalau betul-betul cek ni habis semua kat Saring, semua kat Balik Pulau ni, saya ingat berselerak kena tuan. Kita tak tahu. Tapi boleh berjangkit tak? Berjangkit. Sebab tu jaga saja. Buat macam mana? Ikhtiar. Tak apalah, tak salam Ustaz, tak apalah. Buat lagu ni. Oh ni Yahudi aja. Yahudi saja nak puasa kita suruh buat lagu ni. Nabi suruh buat gini, kita buat gini. Tak apalah, sabar pilih Ustaz. Kalau tak mau buat gini, buat macam ni. Senyum. Kita senyum pun sedekah kan. Senyum kawan. Faham ni Ustaz? Jangan duk marah kawan kita, dia tak mau salam kita. Salam. Apa tak mau salam? Siapa ajak hang ni? Yahudi mana ajak hang? Allah, tak sedap marah kat dia, tak apalah. Faham ni Ustaz? Tuan-tuan jangan duk marah saya pula, saya tak mau salam tuan. Bukan saya tak mau salam. Saya duk pergi merata-rata tuan-tuan, saya pun takut juga. Salih alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, doa ikhtiar, usaha ikhtiar. Salih alaihi wasallam. Tulis nama, tulis elok tu, buku tu. Tulis nama, tulis elok. Jangan tulis Batman lah, Superman, macam-macam perangai orang. Saya tanya JK masjid.
Dia tulis ni macam tu, dia sign. Orang nak baca lagu mana? Tuan-tuan dah tahu dia tulis tu pasal apa? Tulis tu kalau apa-apa jadi orang tahu nak cari dia. Kau lah mana tahu takdir naudzubillah min zalik kan. Atau ada apa mah? Orang telefon, oh nama senarai kat situ. Oh dia ni mai. Tolong pergi check tengok kau kenal ke apa semua. Faham ni? Tu tujuan dia. Ini bubuh Superman. You know KKM tu telefon, encik Superman dah. Wah, pasal-pasal perangai buruk macam-macam. Ketegak tak boleh ajak. Dan simak tulis elok-elok kan. Saling simak. Ikut je prosedur. Ikut je apa yang telah diajak kepada kita. Kemudian kita tawakal. Habis itu kita tawakal pada Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Dan saya yakin apa yang berlaku di sisi kita ni pasti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Macam mana kita nak menilai dan kita nak mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di sisi kita daripada kita duk tumpu kepada musibah yang berlaku. Daripada 100, daripada 10 benda baik yang Allah bagi, daripada 10 benda yang Allah bagi, satu aja musibah. Ada 9 lagi baik yang kita boleh cari. 9 lagi baik yang kita boleh tumpu dan kita boleh ambil manfaat daripadanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat wabak daripada kita dan kita akan balik macam mana kita dulu urusan kita, insyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar itu. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang sudi untuk jemput saya pada malam ni, insyaAllah. Dan kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tuan-tuan, saya minta maaf, saya nak sebut sikit, lupa. Saya ada madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah tu, Salih Al-Hasim Muhammad, dan madrasah biasalah sepanjang PKP ni dia agak terkesan lah. Saya ada tahfiz, ada pelajar pratahfiz, ada warga mas yang duduk mengaji, dan saya menyediakan pengajian percuma. Dan kos setiap bulan mencecah lebih RM30,000 yang saya kena cari pada setiap bulan. Sebab saya tak ada pendapatan, kami tak ada pendapatan. Jadi apa yang saya buat, saya tak harap, saya tak minta tuan-tuan bagi wakaf. Tuan-tuan jangan bagi wakaf, tuan-tuan bagi sedekah, saya tak mau. Tuan-tuan, semua saya harap tuan-tuan bantu ekonomi je. Saya buat susu ni, susu kambing, saya campur dengan beras perang, saya campur dengan kurma dan saya campur ginkgo biloba. Beras perang ni tujuan dia untuk bagi kenyang perut. Susu kambing tu sendiri pun dia ada khasiat sangat banyak dah. Masuk dengan beras perang ni dia akan dihilangkan bau hamil kambing tu dan dia bagi kenyang, dia cepat kenyang. Tuan-tuan, anak-anak nak pergi sekolah tak sempat nak breakfast, bagi mereka minum. Tuan-tuan nak tidur malam-malam, tuan-tuan rasa perut lapar nak makan lagi, takut gemuk, takut kencing gula naik, macam mana? Minum susu ni, insya-Allah. Gula, Salih Al-Hasim Muhammad, jangan risau. Pasal kami ganti dengan kurma. Kurma ni dua fungsi dia. Satu, dia manis. Yang keduanya, dia bagi tenaga segera. Dan yang pentingnya, dia tak ganggu orang yang kencing manis. Dan ginkgo biloba ni untuk otak. Jadi saya buat susu ni untuk saya sebenarnya. Saya duduk travel banyak, saya tak ada nak makan. Jadi saya buat susu ni untuk saya amalkan. Jadi insya-Allah saya semak tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Tuan-tuan bantulah, tuan-tuan saya harap tuan-tuan pekat-pekat belilah seorang satu, insya-Allah, supaya dan tuan-tuan niat pembelian tu untuk jana, untuk membantu madrasah saya, insya-Allah. Tuan-tuan yang maju dekat sini sahabat saya, sebab saya yang pakai serban depan ni. Dan kalau tuan-tuan Salih Al-Hasim Muhammad nak lagi ke apa, ambil nombor telefon dia sebagainya, nanti nak repeat boleh beli balik pada dia. Dia post ke, dia main hantar ke sebagainya, dia pun kahwin dengan orang sini. Tak senang-senanglah nak main hantar dekat tuan-tuan sebagainya. Dan insya-Allah Salih Al-Hasim Muhammad tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat bantu saya. Kalau tuan-tuan tak bawa duit ke apa, tuan-tuan bincang dengan dia. Macam mana tuan-tuan nak buat. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat ambil lah seorang satu. Cuma jangan ambil saja, bayarlah sama. Kesian kat saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian. Sebagai pendakwa, pengusaha madrasah dan usahawan, jadual saya sebenarnya agak padat. Sehingga kadang-kadang nak makan pun tak sempat. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memberikan tenaga dan kecerdasan. Hasilnya, susu Faiz. Kami gabungkan beras perang, kurma, ginkgo biloba bersama dengan susu kambing. Susu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuai untuk seisi keluarga. Cubalah. Susu Faiz, kecerdasan.